dijatuhkan. Contoh yang mutakhir, pada kita kenal Qatar, negara yang paling awal nak membantu Mesir. Pada 25 Jun yang lalu, Amir Qatar telah diminta turun dan digantikan dengan anaknya yang sangat pro-barat. Turun dan ganti dengan anaknya berumur 33 tahun. Itu 25 Jun. 28 Jun berlaku demonstrasi besar-besaran di Ghazi Park di Taksim. 25 Jun Amir Qatar turun ganti dengan anaknya yang pro-barat. Itu sebab Qatar antara terawal, negara yang terawal menyokong kejatuhan Mursi. 28 Jun dilakukan demonstrasi besar-besaran di Turki untuk menjatuhkan Erdogan. Alhamdulillah rancangan tersebut gagal. Tetapi Erdogan berhadapan dengan masalah dalaman. 3 Julai Mursi dijatuhkan dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan selama 2-3 hari. 3 Julai dijatuhkan. Apabila Mursi dijatuhkan, Qatar tidak boleh berbuat apa-apa. Erdogan hanya boleh menyuara bahawa kami akan mengiktiraf Mursi, tapi tidak boleh membantu sebagaimana yang sepatutnya, oleh kerana masalah dalaman telah dicipta lebih awal menggugat keamanan di Turki pada hari tersebut. Kita lihat semacam satu perancangan yang sangat cantik. 25 Jun Amir Qatar turun, 28 Mei ya jatuh di kacau Turki. 3 Julai Mesir jatuh. Ya. Ini yang dikatakan masalah perancangan begitu rupa. Jadi pemimpin-pemimpin dunia Islam yang ingin dilahirkan melalui demokrasi diizinkan, selagi mana yang akan menjadi pemimpin itu sanggup menerima dasar-dasar penjajahan barat, meneruskan 3 penyakit yang ditanam ke batang tubuh umat. Mana mungkin umat boleh bersatu begitu rupa? Kita lihat bagaimana usaha antara Malaysia dengan Indonesia, sedang kita satu rumpun, satu bangsa, satu agama. Tapi kita melihat masalah Malaysia Indonesia sebagai 2 negara yang berbeza. Ya. Jadi seruan untuk penyatuan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah kita lakukan. Ya. Sejak 1924, seawal Jamaluddin Al-Afghani, sebelum kejatuhan Osmaniyah, dia menyerukan soal pan-Islamism, kesatuan umat Islam, wahdatul ummah, disambut oleh Muhammad Abduh. Itu fasa pertama seruan ke arah penyatuan umat, tetapi dilakukan oleh ulama-ulama intelektual yang berseorangan begitu rupa. Kemudian selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah, maka kita lihat banyak organisasi jamaah-jamaah Islam ditubuhkan untuk menyuruh ke arah kesatuan. Kalau fasa yang pertama yang menyuruhnya adalah intelektual secara berseorangan, tetapi selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah, fasa kedua seruan dilakukan oleh jamaah-jamaah Islam yang ditubuhkan. 1928 Ikhwan Muslimin ditubuhkan. 1926 Gerakan Islam An-Nur di Turki ditubuhkan. 1926 Gerakan Tabligh ditubuhkan. 1926 Gerakan Nahdlatul Ulama ditubuhkan. Kesan daripada kejatuhan Osmaniyah itu, tubuh jamaah-jamaah ini terlibat dalam usaha menyuruh ke arah kesatuan umat. Ya. Fasa yang ketiga, apabila gerakan Islam mengambil keputusan terlibat dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Negara yang pertama berjaya adalah Sudan melalui kudeta, kemudian berlaku pilihan raya dan memerintah sampai sekarang. Tetapi negara Sudan yang telah berpecah dua dengan tidak ada kekuatan ekonomi, oleh kerana Sudan Selatan telah pun dipisahkan. Negara yang kedua beliau memerintah, Turki. 2001, 2003 Erdogan memerintah sampai 2013, 10 tahun memerintah. Turki dibiarkan sebab Turki mengambil pendekatan, kita menerima pendekatan barat, tapi pada keadaan yang sama dia merubah secara perlahan-lahan. Ya, Turki negara yang kedua. Kemudian Tunisia 2011, Mesir 2011, Maghribi 2011. Ya, melalui proses demokrasi. Qatar menjadi penyumbang utama, dan
Barat mulai bertindak selepas melihat perkembangan ini berlaku begitu rupa. Kalau demokrasi diizinkan kepada Islam, maka boneka-boneka ini pasti akan diganti dengan pemimpin-pemimpin yang ingin menyatukan umat Islam, yang ingin menyembuhkan 3 penyakit yang dipaksakan kepada batang tubuh umat ini. Kerana sekarang ini kita berhadapan dengan proses ianya menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang, dan saya rasa mereka tidak akan biarkan Turki begitu rupa. Dalam kes yang terbaru apabila berlaku 3 Julai, Perdana Menteri Erdogan mengeluh, nampaknya Turki sajalah yang tinggal yang nak bersuara. Dunia Islam yang sebanyak 57 semacam boleh menerima kejatuhan ataupun Mursi digulingkan. Negara Amerika yang memaksa kita menerima demokrasi, kita terima demokrasi, Amerika kata kami bimbang. Itu saja. Patutnya dialah negara yang pertama yang akan memaksa tentera supaya serahkan kuasa kepada Mursi, tetapi dia kata kami bimbang. Duit dah bagi dah pada bulan Mei yang sudah 1.3 bilion kepada tentera Mesir untuk membiayai ekonomi tentera Mesir pada hari ini. Ini realitinya. Jadi untuk itulah tuan-tuan sekalian, kita berpandangan bahawa fasa yang ketiga ini akan berterusan, dan ternyata demokrasi awal kita lakukan, kita ingat FIS di Algeria menang pilihan raya, tentera nafikan. Sekarang buat pilihan raya, kita menang, dan kali ini kita berhadapan. Kali ini saya tak fikir mereka akan berhadapan ataupun mereka boleh melakukan perkara dengan sewenang-wenangnya. Sebab maklumat mutakhir yang saya terima, ada di kalangan tentera-tentera yang sudah menerima faham-faham Islam ini, tak dapat menerima arahan supaya menembak mati para demonstran yang ingin mengembalikan Mursi. Tentera sudah pecah dua di Mesir pada hari ini. Kita berdoa supaya ramai lagi tentera yang akan berpaling tidak menerima arahan daripada Abdul Fattah Al-Sisi dengan dukungan daripada Syekhul Azhar Syekh Ahmad Al-Taib yang sangat mengecewakan kita. Tapi alhamdulillah ada di kalangan ulama Azhar yang lain, mereka bersidang, mereka memutuskan menyokong Mursi, mereka tidak menerima pandangan daripada Syekhul Azhar. Jadi akhirnya masyarakat sekarang ini sudah tidak sama lagi. Masyarakat sudah tidak sama lagi. Birokrasi sudah ada yang Islamik. Selama 1 tahun perubahan-perubahan sudah berlaku, dan kita yakin dan kita berdoakan supaya usaha yang dibuat oleh akhwan muslimin di Mesir ini akan akhirnya berjaya juga. Kita harapkan demikian juga. Poin saya yang terakhir, bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Selagi mana kuasa besar dunia ini dikuasai oleh Barat, iaitu khususnya Amerika Syarikat, didalangi oleh Zionis, kita akan berhadapan dengan masalah. Itu sebab satu hadis bagaimana nak menjatuhkan kuasa besar dunia. Rasul SAW telah mengeluarkan suatu hadis bahawa kuasa besar dunia itu harus dijatuhkan. Dengan jatuhnya kuasa besar dunia, baru Islam boleh bangkit semula. Dan hadisnya mengambil masa 800 tahun baru menjadi realiti, yaitu hadis la tuftahan al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jaish, bahawa kamu, kata Rasulullah SAW, akan menguasai kota Konstantinopel, dan yang akan menguasailah pemimpin yang terbaik dan tentera yang terbaik. Sebab kota Konstantinopel, sekarang Istanbul ataupun Rom pada waktu itu, yang merujuk kepada kota Konstantinopel itu adalah kuasa besar dunia. Selagi mana ianya tidak jatuh, payah untuk kita bangkit, payah untuk menyuruh ke arah kesatuan. Jatuhkan mereka. Tetapi kita kena melahirkan amir yang terbaik, pemimpin yang terbaik, dan tentera yang terbaik. Itu jalannya. Umat Islam sekarang ini bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Di 57 buah negara kena ada pemimpin-pemimpin yang berstatus Muhammad Al-Fatih, pembebas kota Konstantinopel. Kita kena ada 57 khalifah-khalifah yang akan membebaskan dunia Islam ini, kemudian bergabung untuk merubah lanskap politik dunia ini.
baru 800 tahun baru menjadi realiti, ya. Jadi saya nampak persoalan Ramadan, penyatuan umat ini kita kena selesaikan 3 penyakit tadi. 3 penyakit ini terus diteruskan oleh boneka-boneka barat tersebut, perlu diganti dengan tokoh-tokoh sebagaimana Muhammad Al-Fatih yang mempunyai 7 ciri penting yang perlu kita usahakan daripada sekarang. Muhammad Al-Fatih ini kena dirancang oleh ayahnya Sultan Murad yang kedua. Dia membuat suatu program, ada 7 ciri-ciri penting untuk melahirkan tokoh yang akan membebaskan kota Konstantinopel ini. 7 perkara ini kalau tiap-tiap orang daripada kita yang mempunyai anak-anak lelaki, kita rancang mereka dengan 7 formula ini, insya-Allah akan lahir tokoh-tokoh yang akan membebaskan dunia Islam dan akan menyatukan dunia Islam nanti, insya-Allah. Yang pertamanya, ya, yang pertama, nama itu mesti menggambarkan cita-cita besar untuk membebaskan dunia Islam. Jadi nama itu diberikan nama Muhammad, sebab biarlah Muhammad yang akan menterjemahkan, merealisasikan hadis yang belum terlaksana selama 800 tahun. Maka dinamakan Muhammad dan diberi gelaran Fatih Sultan Mahmud. Fatih pembuka, Sultan sebagai raja, Muhammad nama dia. Dan yang kedua, anak-anak ini mesti diberi visi ummatik. Visi ummatik maknanya visi pembebasan dunia daripada dikuasai oleh kuasa-kuasa kufar. Visi ummatik bahawa ditanamkan bahawa tugas kamu ya Muhammad untuk membebaskan kota Konstantinopel. Ini tugas kamu. Inilah kerana penguasaan Rom terhadap dunia Islam ini menyebabkan Islam tidak mungkin berkembang. Maka jatuhkan mereka, kena usaha untuk membebaskan kota itu daripada cengkaman kuasa-kuasa selain daripada kuasa Islam. Visi ummatik itu perlu kita tanamkan. Daripada kita anak-anak kita hendak anak-anak kita menjadi seorang doktor, menjadi pensyarah, menjadi jurutera, menjadi profesor, tak cukup. Kita mesti melahirkan doktor yang ummatik, kita mesti melahirkan profesor yang ummatik, kita mesti melahirkan pegawai PTV yang ummatik, kita mesti melahirkan tokoh-tokoh pendakwah yang ummatik, kita mesti melahirkan tokoh-tokoh pejuang, pekerja-pekerja yang mempunyai cita-cita pembebasan tadi. Kalau seorang doktor saja tapi tak ada sifat-sifat ummatik, dia hanya untuk mementingkan diri dia dan keluarga dia saja, kemudian tak peduli masalah umat. Berapa ramai di kalangan anak-anak kita yang berjaya dalam bidang karier masing-masing, berjaya dalam bidang akademik, tetapi tak peduli soal umat, tidak sanggup turun padang untuk membantu umat. Seorang doktor yang tidak ummatik berbeza dengan doktor yang ummatik. Seorang pegawai PTD yang ummatik berbeza dengan pegawai PTD yang hanya mementingkan naik pangkat semata-mata. Seorang pensyarah yang ummatik berbeza dengan pensyarah yang hanya berusaha untuk menjadi profesor dalam masa sesingkat yang mungkin. Seorang peniaga yang ummatik berbeza dengan seorang peniaga yang hanya berusaha untuk menambahkan kekayaan dia semata-mata. Jadi persoalan ummatik ini penting. Jadi anak-anak harus ditanam dengan semangat ummatik ini supaya visi pembebasan umat kembali kepada umat, menjadi doktor yang ummatik, menjadi pegawai yang ummatik, menjadi pensyarah yang ummatik, menjadi imam yang ummatik. Ini nombor 2. Dan yang ketiga, ditanam adab. Ya, kemudian yang ketiga adab. Sebab Muhammad Al-Fatih anak yang sangat nakal. Ustaznya bertukar-tukar sebab tak tahan mengajar Muhammad Al-Fatih, sebab dia nakal yang amat sangat. Ya, ditanamkan adab, sebab adab, kalau tidak ada adab diajarkan Al-Quran ada masalah. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada guru, adab kepada ibu bapa harus ditanamkan. Itu yang nombor 3. Ya. Dan yang nombor 4 barulah Al-Quran diajar, menguasai Al-Quran. Dan nombor 5 solat. Untuk menjadi pemimpin yang ummatik ini bukan solat 5 waktu, itu dah wajib. Dia mewajibkan diri untuk solat tahajud. Solat tahajud itu wajib untuk menjadi pemimpin. Untuk jadi orang biasa-biasa sembahyang 5 waktu okey, tapi nak jadi pemimpin sembahyang malam qiyamul lail itu diwajibkan sejak dia akil balik, baru dia jadi pemimpin. Sebab kesemua pembebas-pembebas Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang-pejuang Islam, para sahabat daripada Rasul, semuanya itu sembahyang malam itu wajib bagi diri mereka, bukan sunat.
sunat bagi orang biasa tapi wajib kepada para pemimpin. Ya, solat. Kemudian baru diajar ilmu kontemporari. Ilmu kontemporari pada waktu itu adalah ilmu peperangan. Ilmu kontemporari untuk umat Islam pada waktu ini apa dia? Penguasaan media. Mengapa saya mengatakan media? Oleh kerana berjuta penyokong-penyokong Mursi berdemonstrasi tak ditunjuk langsung oleh BBC dan juga CNN. Yang ditunjuk adalah yang beberapa ribu saja yang berada di Medan Tahrir. Itu saja. Berjuta yang berdemonstrasi menyokong ke Erdogan di Turki tak langsung digambarkan, tetapi yang ditunjuk adalah beberapa ribu orang yang menentang Erdogan. Jadi penguasaan media ini penting sebab ini digunakan untuk membunuh jati diri dan semangat jihad umat Islam. Antara disampaikan penguasaan sains dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk menjadi pemimpin, tuan-tuan dan puan sekalian, formula yang dipakai oleh Sultan Murad yang kedua, iaitu pemimpin ini mesti menguasai dunia diplomasi dengan menguasai pelbagai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing, bukan satu bahasa, sekurang-kurangnya 4 bahasa mesti kita kuasai. Apabila itu dapat kita kuasai, maka dia tak perlu lagi penterjemah dalam berurusan dalam usaha-usaha diplomasi. Ya. Jadi seandainya tiap-tiap orang kita, orang-orang Islam, keluarga-keluarga Islam berusaha untuk menggunakan 7 formula ini daripada sekarang, anak-anak yang lahir yang berumur 5 tahun, 6 tahun kita rancang begitu rupa dengan 7 formula ini, dan tiap-tiap umat Islam seluruh dunia melaksanakan 7 formula ini, sebab 7 formula inilah melahirkan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Tak cukup dengan menamakan nama anak Muhammad Al-Fatih, tapi 7 formula tak pakai, tak jadi. Ya, saya jumpa alhamdulillah Cik Azam, anak saya nama anak saya dah Muhammad Al-Fatih lah. 7 formula pakai? Belum pakai lagi, tak jadi. Ya, mesti dipakai 7 formula ini, ya. Jadi hanya dengan ini nanti, bila pemimpin-pemimpin ini lahir di seluruh dunia nanti, mereka insya-Allah akan bergabung dan fasa keempat nanti akan wujud kembali kepada istikhlaf ataupun penguasaan dunia Islam kembali semula insya-Allah. Saya yakin ini akan berlaku. Jadi untuk itulah tuan-tuan dan puan, sebab kata Badi'u Zaman Sanusi, matahari ini sentiasa bersinar. Ya, dia tak pernah tidur, matahari sentiasa bersinar daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat, dia akan terus bersinar, yang menjadikan dunia ini gerhana kerana ada awan-awan mendung, awan-awan yang menutupi kita daripada cahaya tersebut. Tapi apabila awan sudah berlalu, cahaya itu akan kembali, dan inilah usaha kita untuk mengenepikan awan-awan tersebut supaya cahaya itu sampai, dan akhirnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi inilah yang dikatakan formula untuk menyatukan umat. Ya, saya ulang balik, 3 penyakit tadi, masalah kemiskinan, kejahilan, permusuhan yang dirancang, kemudian dilaksanakan oleh boneka-boneka yang semangat Islamnya lebih kurang. Ya, kita harus gantikan mereka dengan tokoh-tokoh sebagaimana formula Muhammad Al-Fatih. Dan apabila ini dapat dilahirkan, nanti insya-Allah waimah demokrasi ataupun apapun kaedahnya, mereka inilah yang akan kembali memimpin umat. Dan insya-Allah fasa yang keempat nanti, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan kembali bersinar insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan kita sempat hidup menyaksikan ini semua berlaku. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.